Alright, Assalamualaikum, apa khabar semua? Okay, hari ni aku akan cerita salah satu topik yang paling aku suka dalam bab driving, iaitu hill and tow. Mungkin korang ada yang dah tahu, ada yang tak pasti, ada yang pernah dengar, tak pernah dengar. Aku akan ceritakan step by step. Aku akan buat 3 video bersiri lah. So yang first video ni introduction, apa idea dia, konsep dia. Then video kedua lebih kepada kita start driving, tapi buat macam basic dulu untuk korang belajar, untuk korang biasakan diri. Dan yang video ketiga aku akan buat full hill and tow. Sebelum tu, siapa yang baru jumpa channel ni, aku minta tolong korang consider subscribe, sebab aku tengah nak capai 1000 follower. Sekarang 900 lebih. Terima kasih kepada korang yang telah subscribe pada channel aku. Setakat ni 900 lebih, aku appreciate sangat-sangat korang punya support, korang punya sokongan semua. Kita terus pergi ke hill and tow. So apa itu hill and tow? Hill and tow ni benda So hill and tow ni sebenarnya salah satu teknik untuk rev matching. Okay, so rev matching ni ada beberapa teknik, tapi salah satu teknik tu yang paling famous ialah hill and tow. Rev matching ni apa benda pula? Okay, rev matching ni kita nak matchkan kita punya rev kepada gear yang lagi atas ataupun lagi bawah. So sama ada kita upshift ataupun kita downshift. Sebenarnya ni satu skill ataupun satu teknik yang sangat penting lah untuk kita bawa manual. Dan sebenarnya mungkin tak semua buat rev matching waktu nak downshift, tapi sebenarnya waktu korang upshift, kebanyakan korang mungkin tanpa sedar sebenarnya dah pun buat rev matching. Rev matching waktu upshift ialah macam contoh, katalah korang pecut gear 3, korang tarik dan korang masa tekan clutch lepas minyak tu, kita nak tunggu RPM dia jatuh just nice je. Untuk bila kita lepas clutch tu, untuk gear 4 tu dia tak ada slip. So dia macam kita masuk gear 4 tu terus smooth. Kalau kita upshift terlampau laju, kita terus gini, gear 4 tekan clutch, tukar gear 4, daripada gear 3 tukar gear 4 terlampau laju, ada clutch slip sebab RPM tak sempat nak turun habis, ataupun kita tukar gear lambat sangat, okay, yang tu pun ada clutch slip juga sebab RPM jatuh banyak sangat. Okay, itu upshift. Upshift kita tunggu sekejap, tapi masa downshift sebenarnya, katalah kita buat gear 4, tapi kita nak tukar kepada gear 3. Kalau speed kita tak berubah, speed maintain, by right mestilah kalau kita nak tukar gear 3, RPM nak kena naik tu. Jadi itulah dia, kita rev match. Rev match ni kita matchkan sama ada upshift ataupun downshift. Dan cuma hill and tow ni salah satu teknik untuk rev match. Dan hill and tow ni cuma pada waktu downshift, sebabnya kita nak brake sambil kita nak turun gear. So sambil brake nak downshift, basically kita perlu ada 3 kaki lah. Jadi kita buat hill and tow tu supaya tiga pedal tu boleh digunakan pada masa yang sama lah. Tu basic idea dia, konsep dia. Jadinya sebab apa nak kena rev match ataupun nak kena hill and tow ni? Tujuan utama dia tujuan yang paling utama ialah untuk smooth, untuk kita smooth upshift dan downshift. Lepas tu bila smooth tu apa jadi pula? Okay, dia sebenarnya bukanlah, teknik ni bukannya untuk kita nak bawa makin laju, tak. Dia laju tu cumalah end result dia. Macam kita contoh racing kan. Racing tu bukannya laju tu kita punya aim. Okay, kita punya aim ialah bawa dengan betul, dengan efisien, dengan teknik yang betul, teknik yang selamat, barulah kita jadi laju. Laju tu dia punya result dia, bukannya kita nak laju. Okay, sama macam hill and tow ni juga, kita yang penting sekali kita nak smooth. Laju tak laju tu belakang cerita. Mungkin boleh jadi makin laju, mungkin pemanduan korang sama je, tapi yang paling penting smooth. Benefit lain dia, of course, kita reduce stress pada drivetrain lah. Kita reduce stress pada engine, pada gearbox. Kita reduce premature wear lah, maknanya kita punya gearbox, kita punya clutch semua tahan lebih lama. Sebab smooth kan, kita kurang clutch slip. Jadinya macam contoh, clutch korang boleh tahan 7 tahun, kalau korang tak buat benda ni, mungkin 5 tahun dah nak kena tukar, ataupun 4 tahun dah nak kena tukar. Benefit lain dia hill and tow ni sebenarnya supaya kita ada more control pada kita punya kereta. Sebabnya masa downshift, bukan apa, kenapa kita nak downshift, kenapa kita nak brake sambil downshift? Sebabnya idea utama dia, kita nak
settlekan semua gear dan juga braking sebelum selekoh. Okay, bukannya masa selekoh tu baru nak brake, ataupun bukannya masa selekoh tu layan lu gear apa, lepas tu nak keluar selekoh tu baru downshift ataupun tukar gear masa tengah-tengah selekoh. Sebabnya tengah selekoh tu kita dah nak fokus pada line, pada selekoh. Jadinya kita nak settlekan semua brake, semua gear apa semua tu sebelum selekoh. Dan masa selekoh tu kita kalau boleh RPM tu dah ngam-ngam, dan kita memang nak maintain RPM, dan memang kita nak tekan untuk keluar saja. So benda ni bukan saja masa kita nak masa kat track nak race ke apa, tapi sebenarnya masa everyday driving pun bagus, sebabnya dia more control ni means kita ada lebih safety lah. Dan juga dia banyaklah efek pada macam contoh brake pad punya wear pun ada juga sikit, sebabnya masa kita dah settlekan gear sebelum selekoh, jadinya brake pun kita macam tak guna banyak, sebabnya engine braking tu ada. RPM kita lagi tinggi, engine braking tu ada. Tapi bukannya gunakan brake, bukannya gunakan engine tu slow kita tetap guna brake, tapi RPM lagi tinggi, engine braking lagi kuat, brake pun kurang sikit lah kerja. Dan yang paling penting sekali ialah Hilento ni jugalah membuatkan driving manual tu jadi fun, jadi seronok, jadi best. Tapi bab fun ataupun seronok ni bab subjektif lah. Bab objektif dia memang untuk nak smooth dan juga more control. Fun ni cuma, tapi benda ni penting juga lah, sebabnya bagi aku lah, kalau tak buat Hilento ataupun tak ada rev matching, macam tak ada makna kita buat manual ni. Dan itulah antara sebab utama kita pilih kereta manual. Dan benda ni pun patutnya, kalau boleh semua orang yang pakai manual ni memang kena tahu cara ni. Driving school tak ajar, sebab benda ni dikira macam advanced driving lah, dia bukannya basic driving kan. So bila nak kena buat Hilento ni, Hilento dia bukanlah setengah orang cakap Hilento ni buat masa racing je, buat masa nak drift, buat masa nak corner. Tak, dia bukanlah semata-mata racing ataupun drift ataupun corner. Korang tengok Indonesia D kan, dia buat Hilento kan. Hilento tu bukannya sebab dia nak drift, tapi dia buat Hilento tu sebabnya dia nak settlekan, dia nak turun gear dulu sebelum selekoh. So dia dah Hilento dulu, barulah dia drift. So kalau dia tak drift pun, kalau orang tu tahu Hilento, kalau dia tak drift pun, dia nak masuk corner, dia tetap akan buat Hilento. So tak ada kaitan sangat dengan drift. Cuma dia penting bila berkaitan dengan smooth tadi tu. Kalau kita tak buat Hilento kan, kalau kita shift macam tu je, kita tak rev match, kita brake, lepas tu kita lepas clutch, korang mungkin perasan ada sikit jerking. Jerking tu yang kita tak nak. Jerking tu yang buat tak smooth. Jerking tu yang buat clutch tu makan lebih. Jadi untuk kita yang bawa kereta front wheel drive biasa, yang tak bawa pun tak laju sangat, ni mungkin tak penting sangat. Tapi kalau korang nanti mungkin ada rezeki lebih, korang pakai kereta rear wheel drive manual yang power sikit ke, S2000 ke, korang pakai Supra ke, korang pakai Porsche ke, yang rear wheel drive yang manual ke kan. Kalau tak buat Hilento ni kemungkinan korang kalau downshift kan, lepas clutch, kalau ada jerk tu, mungkin tyre belakang tu boleh terlock sikit. So benda ni kalau tengah brake ataupun brake tu dah corner sikit, memang bahaya lah. Dan sebab ni jugalah kereta-kereta manual yang advance, contohnya macam Nissan 370Z, lepas tu Porsche semua tu yang manual, dia ada auto blip function. Auto blip ni dia basically dia tolong rev kan lah. Macam FK8 pun ada juga. Aku dah pernah bawa FK8 sama lah. Ada juga auto blip function. So sebenarnya aku buat Hilento dan juga aku buat rev match ni setiap kali driving, walaupun aku bawa slow. So daripada gear 4, daripada gear 5 turun ke gear 4, aku Hilento. Daripada 4 ke 3 sama, ke 3 ke 2 sama. Cuma aku tak Hilento daripada 2 ke 1 lah. Sebab jarang kita nak drive daripada gear 2 tu nak masuk gear 1 kan. Tapi even macam aku nak berhenti, aku tengah bawa daripada 80 nak berhenti ke traffic light, ataupun daripada bawa 100 tengah nak slow down ke tol, pun semua aku Hilento. Sebab benda tu smooth dan buat kita lagi short drive. Lepas tu kalau korang pakai kereta korang pakai kereta manual yang exhaust bunyi sedap kan, pakai exhaust full system apa semua tu, bila Hilento tu buatkan korang punya bunyi nak masuk selekoh tu lagi sedap. Kalau orang duduk tepi ke tengok kan, kalau korang bawa kat track ke apa ke, bunyi masa nak bunyi Hilento tu yang buatkan sedap lagi. Okay, so sekarang sebelum kita drive, nak tahu apa yang perlu ada untuk kita buat Hilento. Of course kena ada kereta manual, dan juga dengan 3 pedal dan juga gearbox jenis H pattern. Maksudnya proper manual lah. Kalau korang
kereta auto contoh BMW apa benda ke yang ada manual mode, tolak tepi tambah tolak tolak manual mode, dan ada tambah tolak untuk tu itu manual mode je, bukannya full manual. Dia memang nak kena manual 3 pedal dengan H pattern punya gearbox. Right. So mula-mula sekali korang nak, sebelum korang bawa kereta terus nak buat healing toe ataupun rev matching, sebelum korang kacau trafik ke ataupun tak biasa ke, nanti tengah drive lagi nervous ke apa, first kali korang duduk stationary macam ni, tak start apa, tak apa, korang cuma main-main pedal dulu. Main-main pedal maknanya main-main pedal tu maksudnya korang nak kena tengok apa nama ni, nak brake banyak mana dan apa, nak tekan minyak banyak mana. Okay, korang try main-main dulu. Sebenarnya healing toe ni pun ada 2 teknik. Satu memang betul-betul healing toe. Healing toe tu maksudnya korang brake, lepas tu tumit angkat, dan tumit tu guna tumit ni untuk throttle. So ujung kaki yang kat depan ni untuk brake. Tapi ada satu teknik lagi, double pedal. Itu bergantung kepada korang mana lagi biasa lah. Aku sebenarnya masa aku mula drive manual dulu, baru dapat lesen dulu, aku lagi biasa buat double pedal. Aku tahu pasal healing toe, tapi aku lagi biasa buat double pedal. Double pedal maksudnya kaki korang sebelah ni tekan brake, lepas tu kayaknya tekan brake bukan full macam ni lah. So sebelah tekan brake, sebelah lagi tekan minyak. So tumit tak angkat, korang buat macam ni. Okay, buat macam ni. Benda ni pun akan ambil masa lah untuk korang tahu nak brake banyak mana dan juga nak tekan minyak tu banyak mana. Paling penting nak tekan minyak banyak mana tu untuk nak dapatkan rev tu just nice untuk korang punya next gear, next lower gear lah. Okay, aku dah bawa beberapa tahun lah, 3-4 tahun aku buat manual dengan aku buat double pedal, barulah aku biasa buat apa nama ni, healing toe, maksudnya angkat tumit. Next step, lepas korang dah try masa stationary, tak start engine, next step sebelum korang drive, korang try pula stationary tapi start engine. Okay, untuk korang tengok nak tekan minyak banyak mana, tengok RPM tu naik banyak mana, dia naik laju mana. Okay. So tengok RPM naik laju mana ya. Benda ni mungkin bergantung, kalau korang tukar flywheel ke apa benda ke, flywheel tu lagi ringan, mungkin RPM tu naik turun tu lagi ringan. Ataupun bergantung pada enjin lah, enjin korang dah lama ke benda ke, mungkin dia naik lagi slow. Okay, ini bergantung pada kereta korang. Okay, even aku naik daripada Neo ke Neo lain pun, aku akan biasakan ni dulu. Aku akan biasakan pedal feel dulu, brake banyak mana, lepas tu minyak banyak mana. Okay, bunyi dia akan macam ni. So kalau double pedal, kalau healing toe, lepas tu korang dah try brake dengan throttle, korang try pula dengan clutch sekali. Bayangkan korang nak downshift. Okay, dia akan lebih kurang macam ni. Korang tengok screen yang kaki bawah. Okay, tengah tekan minyak, so brake, ataupun double pedal. Alright. So okay, untuk video seterusnya kita akan drive. Aku akan tunjukkan rev matching dulu, tapi tanpa brake. Maknanya bukan healing toe, rev matching dulu. Okay.